Kita lihat Parlimen telah bersidang tanpa ada persidangan penuh, dan lebih penting dari itu, lebih kritikal dari itu, tidak berlaku satu pembuktian tahap sokongan ahli-ahli mesyuarat, ahli-ahli Dewan Rakyat terhadap Perdana Menteri. Ya, saya bangkitkan, saya ada tulis satu Facebook post yang mana saya kata, kalau dilihat dalam sejarah, memang kita telah ada lebih kurang 5-6 kali Perdana Menteri baru dilantik, tapi ada beberapa keadaan di mana pelantikan itu telah berlaku bukan di dalam selepas pada pilihan raya umum. Dan dua insiden yang agak unik. Pertama pada tahun 1976 di mana Datuk Hussein Onn telah mengambil alih daripada telah dilantik menjadi Perdana Menteri selepas Tun Abdul Razak meninggal dunia. Dalam masa 12 hari selepas beliau dilantik, Datuk Hussein Onn telah tampil ke Parlimen, dan seorang ahli backbench ataupun ahli Parlimen dari kalangan penyokong kerajaan, blok penyokong kerajaan, telah memasukkan satu usul untuk menunjukkan kepercayaan wakil rakyat terhadap Datuk Hussein Onn. Itu berlaku. Dan kedua, pada tahun 2003, pada ketika Tun Dr. Mahathir telah melepaskan jawatan, dan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada ketika itu telah tampil ke Parlimen 12 hari selepas pelantikan beliau pada tahun 2003, sekitar 3 November, 12 hari selepas beliau dilantik. Dan satu usul yang dibawa oleh ahli Parlimen Shah Alam pada waktu itu telah dibentang dan diluluskan oleh Dewan Rakyat untuk menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada ketika itu. Ini penting kerana seseorang Perdana Menteri merupakan ahli Dewan Rakyat yang mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat yang lain. Selepas PRU, maka kita lihat tidak timbul persoalan tentang siapa yang menjadi Perdana Menteri dari kalangan, kerana yang menang adalah, yang menjadi Perdana Menteri adalah ketua blok yang mempunyai majoriti terbesar. Tapi dalam keadaan sekarang khususnya, bila masa kerajaan telah terbentuk dengan satu pengkhianatan dan pembelotan ahli-ahli Parlimen, sekumpulan ahli Parlimen yang telah menafikan, mengkhianati mandat rakyat, dan mereka telah membentuk satu blok yang baru untuk membentuk kerajaan. Dan masalahnya berlaku, kenapa penting untuk dibuktikan tahap sokongan Perdana Menteri di Parlimen, kerana kita lihat kumpulan dalam parti beliau sendiri, dalam Bersatu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, wujud dua fraksi. Ada yang menyokong Tan Sri Muhyiddin, ada yang menyokong Tun Dr. Mahathir. Angkanya dipercayai adalah 5 menyokong Tun Mahathir dan yang bakinya menyokong Tan Sri Muhyiddin. Tapi adakah benar jumlah itu seperti yang disebut? Dan kedua, kita lihat pada 18 hari bulan Mei, ahli Parlimen Seri Aman telah ditempatkan di kalangan penyokong kerajaan, tetapi beliau telah mengeluarkan kenyataan di penghujung hari itu menyatakan beliau bukan dari kalangan penyokong kerajaan, beliau adalah sebahagian daripada pembangkang dan beliau bebas, bukan sebahagian daripada kerajaan. Dan ini penting kerana kelihatan seperti berlaku kekhilafan, sama ada terancang ataupun tidak, untuk kononnya menunjukkan wujud sokongan tersebut. Jadi andaian dan bayangan ini tidak sihat untuk demokrasi dan tidak sihat untuk keabsahan legitimasi pentadbiran Tan Sri Muhyiddin. Itulah sebabnya saya menulis satu Facebook post dan mengharapkan agar Tan Sri Muhyiddin tampil ke Parlimen. Malangnya 82 hari selepas beliau dilantik masih belum ada pembuktian sokongan ahli-ahli Parlimen terhadap beliau.
dan kita mungkin kena tunggu hampir 184 hari sebelum peluang untuk membuktikan sokongan itu tampil semula dalam bentuk sidang parlimen yang akan datang, ya, yang akan berlaku bermula pada 13 hari bulan Julai. Saya tak pasti pada waktu itu sama ada beliau masih lagi Perdana Menteri ataupun tidak. Ya, jadi kita tunggu, ya, sampai tiba ke 13 hari bulan Julai ataupun siapa tahu lebih awal dari itu.